Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Ridwan bin Hasnan, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazin. Yang berusaha Cikgu Silimun Buyung, anak polis daripada Sekolah Kebangsaan Katolik English Melayu Kuching, ke program bual santai tentang budaya kita pada petang ini, mengenai apa yang budaya yang menarik di Sarawak dan apa yang menarik di Semenanjung. Benda ni bagi cikgu rasakan sangat bagus, kerana kita diberikan pendedahan tentang apakah budaya yang menarik yang terdapat di Sarawak dan apa yang budaya menarik dan barang-barang tradisi yang terdapat di Semenanjung. Okey, baik, setinggi-tinggi kesyukuran kita pada hari ini kerana kita dapat berkumpul di alam maya, walaupun di alam maya tapi kita menghubungkan di antara dua buah sekolah daripada Perak dan Sarawak. Okey, berikan the best sebagai sokongan kita pada petang ni. Best. Okey. Baik, untuk pusingan pertama kita akan mulakan dengan sesi memperkenalkan diri daripada pembentang daripada dua buah sekolah kita ni. Boleh? Secara santai saja kita akan membentangkan. Baik, cikgu akan bagi laluan kepada sekolah yang daripada negeri Perak dulu. Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazin. Baik, okey, silakan. Nama saya Haras Nias dari Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazin, murid tahun 1. Saya lahir di Kedah. Okay. Kami nama Faik Hamizan. Kami Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazin. Kami umur 7 tahun. Kami lahir di Kuala Lumpur. Ada yang pandai berbahasa Melayu Sarawak rupanya di sekolah Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazin. Baik, okey, kita teruskan dengan daripada Sarawak. Boleh buka mic untuk sesi memperkenalkan diri, iaitu apa nama, ada 2 orang pembentang. Okey, boleh mulakan. Saya Elisa Tafinia dari Sekolah SK Katolik English. Saya Alisa dari Sekolah SK Katolik English. Baik, okey, itu pusingan pertama. Baik, kita akan teruskan pada program bual santai kita pada petang ini. Baik, programnya kita jalankan secara santai. Nanti apabila habis murid-murid kita bentang, jika ada yang ingin bertanyakan sesuatu, okey, boleh angkat tangan macam ni. Nanti boleh angkat tangan untuk kita cuba jawab nanti. Okey, di antara dua belah pihak ni nanti kita akan cuba jawab. Okey, boleh? Alright, kita akan mulakan pusingan pertama daripada Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazin. Okey, cikgu akan bentangkan slide. Okey, dapat tengok jelas? Slide okey, dapat tengok? Ada yang nampak di skrin? Dapat. Okey kita mulakan. Okey. Alright, siapa yang akan bentang dulu? Adik Haras ataupun adik Faiz? Okey. Ini adalah gambar labu sayur. Jom kenali labu sayur. Cepat sikit di Haras. Jom kenali labu sayur. Labu sayur, tradisi tembikar yang diusahakan penduduk tempatan di pendalaman seperti para penduduk Kampung Sayong, Kuala Kangsar, Perak Darul Rizwan.
sebagai tempat menyimpan air. Bahan penting dalam upacara keagamaan seni bina, bahan perhiasan dan juga cendera hati. Rekaan corak permukaannya dihiasi motif alam sekitar seperti bunga padi, pucuk rebung, bunga cengkeh dan geometri. Baik, untuk pengetahuan murid-murid semua, labu sayung ni apabila kita simpan air di dalam labu sayung, dia akan jadi sejuk kan, diarah kan? Kita dapat minum air sejuk walaupun kita tak ada apa. Kalau kat rumah selalu air sejuk ambil dekat mana? Kowe. Kowe ataupun peti ais kan. Tapi zaman dulu dia orang sejukkan air menggunakan labu sayung. Okey. Ini adalah pembuatan labu sayung. Awal-awal dia buat apa ni? Dia gunakan apa? Buat daripada apa ni yang dia arat? Tanah liat. Lepas tu tanah liat dibentuk kan? Lepas dia akan buat apa ni? Dia akan bakar. Dia akan bakar supaya apa? Jadi keras kan? Okey, lepas tu dia buat apa ni? Lap. Lap dan dia akan mencorakkan supaya permukaan menjadi berkilat dan bersih. Okey. Gambar 1. Menyediakan tanah. Tanah dipilih daripada tanah liat yang lembut. Tanah diayak dan diasingkan. Tanah yang bersih akan diulis hingga padat. Tanah dibentuk menjadi silinder. Maknanya ini ialah proses-proses untuk membuat Tanah labu sayung. Labu sayung digunakan tanah liat. Gambar kedua. Tanah Buat sikit adik Aras. Tanah berbentuk silinder akan dilingkar menjadi satu bulatan. Langkaran tanah dipicit sambil memusing pinggan. Proses dilakukan untuk menaikkan tanah agar terbentuk badan, leher, kepala dan muncung labu. Maknanya labu sayung dia dibuat daripada tanah liat, dia letak dalam bulatan dan benda tu dipicit-picit kan dan menjadi bentuk dia. Gambar ketiga, menghias. Apabila labu siap, ia akan dilicinkan dengan sudik buluh. Labu dibiarkan kering sebelum dihiasi dengan motif. Setelah motif siap, labu ini sekali lagi dibiarkan kering untuk dibakar. Maknanya gambar yang pertama ni labu dibuat apa ni? Labu disalai. Yang disalai. Seterusnya yang kedua, Pembakaran tembikar. Pembakaran tembikar. Dan untuk pengetahuan murid-murid di Sarawak, okey, labu ni kalau dia nak labu sayung dia nak jadikan warna hitam, dia akan masukkan ke dalam sekan padi dan labu akan menjadi warna hitam. Yang keempat, labu yang kering disalai menggunakan bahan api, sabut kepala, kelapa kering dan sedikit kayu kering yang dibakar. Labu yang telah dibakar dimasukkan ke dalam sekam padi untuk mendapatkan warna hitam pada permukaan labu. Macam cikgu bagi tahu tadi, dia ambil labu tadi, dia masukkan dalam sekam dan dia akan jadi warna hitam seperti gambar yang ada di sini. Okey. Ini adalah tekad benang emas. Boleh kuat sikit di atas. Ini adalah tekad benang emas. Jom kenali tekad benang emas. Tekad benang emas dikenali sebagai sulaman emas yang dibuat dengan menjahit benang emas ke atas lapisan kertas di mana ia kelihatan timbul. Seni tekad masih dihasilkan oleh rakyat negeri Perak dan negeri Sembilan sehingga ke hari ini. Tekad banyak digunakan
sebagai hiasan dalaman dan ketika istiadat perkahwinan khususnya masyarakat Melayu. Antara jenis-jenis corak atau motif seni benang tekat ialah flora, fauna atau berbentuk geometri. Ini adalah pembuatan tekat benang emas. Gambar di bawah adalah peralatan yang digunakan untuk menekat. Pemidang kayu digunakan untuk meregang kain dasar bagi memudahkan sulaman, di samping mengelakkan kedutan atau lipatan. Digunakan sebagai bentuk atau struktur utama mempulur. Dibuat daripada rotan, sega, kertas tebal dan gam. Cuban, jarum besar untuk melilit benang emas atau perak. Tahukah anda, seni tekat benang emas memang cukup sinonim dengan bandar di Raja Kuala Kangsar. Permaisuri kepada Sultan Idris I, iaitu Raja Nuteh Aisyah, adalah seorang tukang tekat yang begitu mahir sehinggakan hasil tekatan baginda seringkali dipersembahkan sebagai hadiah dan kegunaan baginda Sultan Idris I sendiri dan juga kerabat lain. Di Faiz, kita akan teruskan dengan adik Faiz kan? Adik Faiz, ya adik Faiz. Okey adik Faiz, teruskan kita akan mulakan dengan keris. Ini ialah keris. Keris digunakan sebagai alat mempertahankan diri dari musuh binatang buas dan sebagai alat memotong sesuatu. Keris melambangkan semangat dan keberanian dalam perjuangan masyarakat Melayu. Keris seri gading dan keris tameng sari adalah di antara alat-alat kebesaran negeri Perak Darul Rizwan yang paling unggul. Keris-keris yang terdapat di negeri Perak mempunyai pengaruh yang kuat daripada rumput Bugis dan Sumatera. Keris. Siapa pernah tengok cerita Mat Kilau, mesti dia akan nampak keris. Sebab keris ni digunakan oleh orang Melayu sebagai seorang pahlawan. Selalunya pahlawan-pahlawan Melayu akan menggunakan keris dan diselitkan pada pinggang. Keris kerajaan bagi jawatan Laksamana Melaka yang akhir sekali dijawat oleh Hang Tuah. Keseluruhan sarung keris ini diseliputi oleh dedaun emas. Menurut legenda, keris tameng sari yang pernah dimiliki Hang Tuah mampu menjadikan pemiliknya kebal dan berupaya berlegar di udara mengejar musuh. Maknanya siapa yang pegang ini, menurut legenda, siapa yang pegang keris tameng sari ini, dia akan kebal dan dia boleh berterbangan di udara. Sebilah keris dalam kumpulan perkakas kerajaan negeri Perak. Keris ini berasal dari Bugis dan namanya diambil daripada nama istana raja. Bugis ketiga, Daen Kuku dan Deri Burung. Ini ialah antara
keris Seri Gading yang merupakan keris dalam alatan ataupun perkakas kerajaan negeri Perak. Maknanya untuk urusan rasmi melibatkan raja, diorang akan gunakan keris Seri Gading. Ini ialah pembuatan keris. Yang ke-1 pemilihan besi. Yang kedua mencampur dan mencantum besi. Yang ketiga membentuk dan membentuk. Yang keempat melurah dan menyiapkan bilah keris. Yang kelima membuat sarung serta hulu. Setiap proses untuk membuat sebilah keris mengambil masa antara 2 hingga 5 hari dan bergantung kepada cara pembuatan samada menggunakan mesin atau menggunakan 100% tenaga manusia. Maknanya kalau pada zaman dulu jika dibuat orang kata homemade menggunakan tangan, tenaga manusia, dia akan memakan masa sehingga 5 hari. Tapi zaman sekarang ni kita dah mempunyai pelbagai jenis mesin, masa untuk membuat keris makin pendek. Ini ialah setanjak. Setanjak atau tengkolok merupakan sejenis alas kepala tradisional Melayu yang dipakai oleh golongan lelaki. Setanjak diperbuat daripada kain songket panjang yang dilipat-lipat dan diikat dalam gaya yang tertentu. Setanjak perak adalah antara ikatan warisan setanjak yang paling cantik. Jenis-jenis setanjak yang digunakan di Perak ialah seperti anak gajah, menyusu ayam patah kepak, alang Iskandar Kelang, menyusur angin pucuk pisang patah, balung ayam dan getam bekasam. Ini ialah setanjak di Perak. Alang Iskandar, anak gajah menyusu, ayam patah kepak, balung ayam, pucuk pisang patah. Baik, untuk pengetahuan murid-murid kita yang berada di Sarawak, baik, di negeri Perak mempunyai seorang sultan dan sultannya memakai setanjak jenis ayam patah kepak. Dan setanjak ni digunakan untuk urusan rasmi kerajaan. Dan apabila hari pentabalan sultan, hari pentabalan sultan, hari kelahiran, keputeraan, dia akan memakai setanjak ayam patah kepak. Ini ialah pembuatan setanjak. Bahagian pertama, lipatan asas. Okey, bahagian A, dia kain segitiga akan dilipat dan digulung akhirnya sampai ke langkah D. Dia akan ada kain yang lebih sedikit saja pada bahagian atas untuk disolek. Bahagian kedua, simpul. Okey, setanjak akan digabungkan dan akan disimpulkan. Seperti yang adik Faik pakai sekarang ni. Bahagian ketiga, solek. Okey, setanjak akan disolek untuk menjadikan setanjak tersebut nak jadi jenis apa. Macam contoh tadi, ada berbagai jenis setanjak. Ada ayam patah kepak, ada ulam bidang, banyak lagi. Pembuatan setanjak. Pandangan hadapan, pandangan belakang, pandangan sisi kiri, pandangan sisi kanan. Baik, ini ialah untuk pandangan, setiap pandangan bagi ayam patah kepak yang digunakan oleh Sultan di negeri Perak. Okey, baik, itu saja
bentangan daripada adik-adik di negeri Perak. Baik, kita akan teruskan dengan pusingan untuk adik-adik apa yang menarik di negeri Sarawak. Okey, Cikgu Jessica boleh teruskan. Baiklah, kita akan terima kasih kepada adik-adik tahun 1, comel saja, dan banyak warisan budaya yang telah dikongsikan oleh adik-adik kita. Baiklah, tanpa membuang masa, cikgu akan beri laluan kepada pembentang pertama dari SK Katolik English, iaitu biarlah orangnya sendiri yang memperkenalkan diri. Okey? Salam sejahtera kepada Guru Besar SK Katolik English Kuching, Cikgu Silimun Buyung Anak Ulis, Guru Besar SK Raja Perempuan Muslim, Kuala Kangsar, Cikgu Haji Muhammad Rizwan, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Pada petang ini, saya akan membentangkan tentang tarian tradisional kaum Iban di Sarawak. Tarian ngajat ialah tarian tradisional masyarakat Iban di Sarawak. Perkataan ngajat dalam bahasa Iban bermaksud menari. Tarian ngajat dibahagikan kepada dua kategori mengikut jantina, iaitu ngajat Indu dan ngajat laki. Tarian ini dipersembahkan semasa keramaian seperti sambutan gawai Dayak, persembahan kebudayaan dan majlis perkahwinan. Budaya ngajat telah diamalkan dan diwarisi oleh kaum Iban sejak dahulu lagi sebagai sebuah seni persembahan dalam amalan ritual, keramaian dan perang. Tujuan tarian ini dipersembahkan adalah untuk menghiburkan tetamu serta sebagai tanda penghargaan kepada tetamu yang datang berkunjung. Terdapat pelbagai jenis tarian ngajat, namun masyarakat Iban lebih cenderung pada 3 tarian ngajat utama, iaitu ajat bunuh, ajat semain dan ajat mangkung lesung. Ngajat lesung hanya ditarikkan oleh penari lelaki Iban sahaja sebagai satu bentuk hiburan serta menunjukkan ketangkasan seorang lelaki selesai peperangan. Dalam melengkapkan tarian ngajat, muzik yang disebut sebagai tabuh akan dimainkan untuk memberikan rasa dan mencetuskan perasaan gembira. Antara peralatan muzik yang digunakan adalah seperti tawak, bendai, engkerumong serta ketebung. Pakaian tradisional Iban yang lengkap untuk menarikan tarian ngajat adalah disebut sebagai ngepan Iban. Bagi golongan wanita, pakaian ngepan akan digunakan dengan lengkap termasuk dengan aksesorinya, iaitu kain tating, rawai perak, tangguh, lampit perak dan sugut tinggi. Biasanya dipakai semasa perayaan Hari Gawai atau semasa perayaan khas seperti Pekit Kumang, juga dipakai ketika majlis perkahwinan. Manakala golongan lelaki pula, baju gagong, kain sirat dan dandong merupakan pakaian utama yang digunakan. Pakaian ini turut dilengkapi dengan aksesori seperti parang ilang, topi dan sangkau sumpit.
Gagung ini selalunya dipakai semasa perayaan gawai dan majlis besar-besar. Kebanyakan gagung ini sebenarnya diperbuat daripada kulit haiwan seperti kulit beruang yang susah didapati kerana haiwan tersebut kuat dan ganas. Kain sirat dikenali juga sebagai kain cawat, merupakan pakaian asas kaum Iban. Sirat dipakai dengan cara melilitnya di pinggang dan celah kelingkang. Kesimpulannya, kita haruslah menjaga warisan budaya nenek moyang agar tidak ditelan arus pemodenan. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Baik, tadi cikgu ada ternampak ada yang ingin bertanya. Siapa yang ingin bertanya tadi? Ada ke? Ni ada adik Arah ada yang nak tanya ke? Tanya apa itu? Okey, Okey, kumang. Bertanya. okey, kumang. Apa itu? Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya, apa itu Bukit Kumang? Okey, Pekik Bukit Kumang. Kumang. Pekik Kumang. Okey, Pekik adik Kumang. Alisha Pekik Kumang. Apa itu Pekik Kumang? Kawan-kawan di negeri Perak ni nak tahu apa itu Pekik Kumang. Kalau cikgu nak bantu pun boleh je. Sebab di sini kami memang tak tahu apakah itu Pekik Kumang. Pertandingan Ratu Cantik. Pertandingan Ratu Cantik. Okey, terima kasih adik Lisha. Sama-sama. Baiklah, itu perkongsian dari pembentang pertama, iaitu Alisa Somers. Beliau merupakan murid berbangsa Bidayu dan membentangkan tentang tarian ngajat. Sebentar tadi sebenarnya video persembahan Alisa dan juga Elisha di sekolah pada bulan Mei 2022 lepas. Maaf ya, cikgu tak boleh nak tunjuk dengan adik-adik kita di Perak sebab audionya kurang jelas. Baiklah, kita teruskan dengan perkongsian yang kedua, iaitu daripada Elisha Dapinia. Silakan Elisha, sebentar saja, sekejap lagi ya. Salam sejahtera kepada guru besar Salam sejahtera kepada Guru Besar SK Katolik English Kuching Sarawak, Cikgu Selimun Boyong Anak Ulis, Guru Besar SK Raja Perempuan Muzwin Kuala Kangsar, Cikgu Haji Muhammad Rizwan serta guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Pada petang ini, saya akan berkongsi tentang bangunan tempat menarik di Bandaraya Kuching Sarawak, Museum Budaya Borneo. Salah satu tarikan lain di Sarawak yang baru sahaja dibuka pada 9 Mac 2022 ialah Museum Budaya Borneo. Untuk pengetahuan rakan-rakan, museum ini adalah museum kedua terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Malaysia. Bangunan 5 aras yang serba moden ini mempunyai reka bentuk seni bina tersendiri yang merupakan keunikan kraf tradisional dan kekayaan warisan budaya masyarakat Sarawak.
Museum ini menempatkan ratusan artifak bersejarah dengan keluasan ruang kira-kira 31,000 meter persegi. Aras 1 dilengkapi dengan beberapa kemudahan seperti auditorium, bilik-bilik majlis khas, kaunter menyambut tetamu, restoran dan kedai cenderamata. Aras kedua meliputi 2 buah galeri iaitu galeri kanak-kanak dan galeri seni dan kraf. Galeri kanak-kanak bertemakan Cintai Sungai Kita. Galeri ini mempunyai ruang interaktif yang menyediakan persekitaran pembelajaran konsep kelestarian alam yang menggunakan sungai sebagai asas pameran. Galeri yang kedua adalah galeri seni dan kraf yang menyediakan aktiviti-aktiviti untuk para pengunjung mempelajari kemahiran seni kraf tradisional, tarian dan muzik tradisional. Aras ketiga, galeri bertemakan keharmonian alam dan manusia. Galeri ini mempunyai ruang pameran terbesar dengan keluasan 2,188 meter persegi. Galeri ini berkonsepkan multisensori dan membawa para pengunjung meneliti hubungan antara masyarakat setempat dengan alam semula jadi. Aras keempat, galeri bertemakan peredaran masa. Galeri informatif ini meliputi topik-topik dalam kurikulum sejarah dan sesuai untuk golongan pelajar. Pengunjung akan belajar tentang sejarah Sarawak yang bermula daripada era prasejarah sehingga zaman moden. Aras kelima, galeri bertemakan objek idaman. Galeri ini mempamerkan koleksi yang bernilai dan contoh terbaik budaya Sarawak. Galeri ini merupakan pameran berorientasi artifak yang membolehkan para pengunjung untuk menikmati kehalusan seni dan keindahan artifak yang dipamerkan. Untuk pengetahuan anda, Museum Budaya Borneo merupakan salah satu daripada mercu tanda baharu yang terdapat di Bandaraya Kuching dan bakal menjadi tarikan utama kepada para pelancong untuk datang ke Sarawak. Semoga kawan-kawan di Perak dapat berkunjung ke Sarawak pada suatu hari nanti. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada adik Elisha Katrina dan juga Alisa Emily Thomas. Ada soalan-soalan yang tentang Museum Budaya Sarawak? Baik, murid-murid, ada siapa-siapa yang nak bertanyakan tentang Museum Budaya Sarawak? Baru tu. Cikgu waktu di sana pun tak sempat lagi untuk pergi melawat. Cikgu Farid pernah pergi Sarawak juga sebenarnya. Cuma itu Cikgu Farid kena terpaksa ke Sarawak semula. Okey, ada soalan daripada adik Faiz. Okey, adik Faiz. Okey, adik Faiz. Okey, adik Faiz boleh bertanya? Cikgu Jessica pernah pergi ke? Ulang lagi sekali. Cikgu Jessica pernah pergi ke? Oh. Cikgu Jessica ada 3 sebab cikgu guna 2 komputer riba dan 1 telefon bimbit. Supaya kita lebih jelas lagi bersama dengan adik.
Dia nak tanya, Cikgu Jessica pernah pergi ke Museum Sarawak tu? Ha. Tak dengar tu. Faid saja sekali. Ada persoalan lagi? Jessica pernah pergi Museum Sarawak tu ke? Cikgu Jessica pernah pergi Museum Sarawak tu ke? Pernah. Jomlah pergi sini. Okay, ada tak murid-murid daripada Sarawak yang ingin bertanyakan tentang negeri Perak? Boleh bertanya. Ada tak? Adik Ivan ke kot dia nak tanya, boleh tanya, jangan malu. Kita santai saja. Terus tutup. Ada Terence boleh, Ivan Ashton. Yang nak bertanyakan tentang apa yang menarik dekat Perak ni. Boleh kita Suggest Bolton. ada ke? Okey, adik Angelia Rini, anak Christopher, baik nak tanya. Okey, baik adik Angelia, apa yang adik Angelia nak bertanyakan? Ada sih tradisional tarian tradisional di negeri Perak. Okey, tarian tradisional di negeri Perak. Pernah nampak? Okey, sebenarnya di negeri Perak ni terkenal juga dengan tarian dabus. Tarian dabus. Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazin dulu pernah ada pasukan tarian dabus. Tarian dabus ni dia menggunakan besi tajam. Kalau zaman dulu dia menggunakan besi tajam. Dia sama juga macam tarian ngajat, menunjukkan kepahlawanan. Maknanya besi tajam tu akan dicucuk-cucuk pada dia punya lengan dia. Tapi zaman sekarang dia orang takkan cucuk lah. Nanti sakit tangan dia orang. Okey. Boleh adik Angela? Jelas? Jelas. Okey. Okay. Ada lagi ni yang nak tanya tentang Sarawak ke murid daripada Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazin? Kalau ada tengok online, boleh bertanyakan. Ada tak? Jangan malu-malu, kita santai saja. Adik Siti Hajar, ada ke? Mungkin nak bertanya. Ada ke rakan-rakan daripada negeri Perak yang ingin bertanyakan kepada rakan-rakan di Sarawak? Dan kalau ada daripada Sarawak yang nak tanyakan tentang negeri Perak lagi pun boleh, tak masalah. Nampaknya dah tak ada. Okey, kita pun dah hampir pada pukul 3, dah nak hampir 3 suku. Baik, kita akan buat sedikit majlis penutupan di antara dua buah sekolah kita. Baik, tanpa melengahkan masa, cikgu bagi pantil sikit. Sudilah tuan jalan berlapan di malam kelam. Sudilah tuan beri ucapan, kata penutup, pemanis kalam. Okey, tanpa melengahkan masa, cikgu menjemput Guru Besar Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazin, Tuan Haji Muhammad Ridwan Biasnan untuk memberikan sedikit ucapan sebagai penutup kita, dan nanti kita akan teruskan dengan Guru Besar daripada Sekolah Katolik English Kuching. Okey, kita mulakan dengan Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazin dulu. Kuat, kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat petang. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Cikgu Farid. Seterusnya juga Cikgu Amirah yang bersama di studio pada petang ini. Juga kita ditemani dengan Cikgu Intan yang berusaha, Cikgu Sulimun Buyung, anak Ulis, Guru Besar SK Katolik English Melayu Kuching, Sarawak. Seterusnya barisan penolong kanan daripada SK Raja Perempuan Mazin maupun daripada SK
Catholic English. Seterusnya rakan-rakan guru khususnya daripada SK Raja Pemuzwin dan juga daripada SK Catholic yang saya kenal di sini, Cikgu Jessica lah dan ramai lagi yang saya tak dapat kenali, tak apa. Seterusnya anak-anak didik yang secara langsung pada petang ini daripada Raja Perempuan Muzwin, anak-anak tahun 1 yang mewakili SK Raja Pemuzwin, Aras dengan Faid. Seterusnya anak-anak daripada SK Catholic, Alisa. Tadi siapa lagi yang membentang? Kevinia. Okay. Seterusnya semua yang berada di dalam talian. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT. Kerana dengan keizinannya pada petang yang berbahagia ini, kita diberi kesempatan berada di dalam talian, menjalankan salah satu daripada aktiviti pembelajaran yang sangat bermakna pada perkiraan saya. Kebetulan petang ni saya pakai tenggolok yang dibuat oleh Cikgu Farid sendiri, dia bagi kat saya. Tu saya pergi lari kejap tadi pergi ambil. Sebab saya tak pasti mulanya ceritanya pasal berkaitan dengan tanjak ni. So saya kena pergi ambil. Sekurang-kurangnya anak-anak dari Sarawak dapat melihat secara langsung. Kami hari Jumaat, Cikgu Silimun pakai baju Melayu. Okey So tahniah diucapkan pada cikgu lah khususnya, Cikgu Farid dan Cikgu Amirah yang sebenarnya mengusahakan program petang ini bersama dengan Cikgu Jessica daripada SK Catholic, yang pada saya nilai seorang guru akan dinaikkan martabatnya apabila kita melaksanakan tanggungjawab mendidik ini dengan pelbagai cara. Selain daripada kelas PDP kita seperti biasa, nilai tambah di sebelah petang ni walaupun kita tak ada dalam perancangan, dalam takwim sekolah kita tak ada. Saya pun tidak mengarahkan untuk aktiviti yang seumpama. Tapi apabila ada nilai tambah yang dilaksanakan oleh guru, sudah pastilah anak-anak kita akan mendapat sesuatu bentuk pembelajaran yang terkini. Di samping saya pasti dalam talian juga ada ibu ayah kepada anak-anak yang berkenaan juga serta yang sudah pasti berasa bangga sebenarnya. Walaupun hakikatnya kita berada di tempat masing-masing, tetapi sebenarnya kita bersiaran di seluruh daripada Malaysia Barat dengan Malaysia Timur. Ini satu benda yang sangat hebat. Dan untuk makluman, Cikgu Silimun dan juga Cikgu Jessica, kami pernah bersiaran daripada Muzwin ke China, di Universiti Xi'an di China dan juga di Universiti Tonto di Mesir. Di samping kita juga bersiaran dengan negeri-negeri lain di Kelantan, di Negeri Sembilan, Putrajaya dan tempat-tempat lain. Jadi mungkin itu cerita sebenarnya lebih semasa PKP. Satu ikhtiar yang penting pada saya, membezakan antara sekolah kita dengan sekolah yang lain. Jadi keterlibatan cikgu-cikgu khususnya dalam masa PKP, dan juga sebenarnya apabila kita dah boleh bersemuka, bukanlah ianya merupakan penamat. Malahan PKP memberi satu rahmat untuk membolehkan satu perubahan pembelajaran di luar batas masa dan juga sempadan negara dan sebagai juga negeri, yang membolehkan kita dapat bersemuka secara langsung. Saya belum hari inilah kali pertama berjumpa dengan Cikgu Silimun. Saya hari ini juga baru berjumpa dengan Cikgu Jessica, tapi saya rasa kita boleh menjadi mesra insya-Allah. Jadi seperti mana saya sebut tadi, ikhtiar yang kita laksanakan ini akan membolehkan anak-anak akan lebih cemerlang di dalam pendidikan. Dan untuk maklumat Cikgu Silimun, kami di sini ada 820 orang murid pelajar di SK Jempol Muzwin. Di samping kita ada kekuatan guru seramai 55 orang. Jadi satu yang kita ada kekuatan insya-Allah, dan sudah pastilah pelbagaian dengan jumlah yang ramai ini membolehkan banyak aktiviti boleh dilaksanakan. Jadi saya sangat percaya bahawa
Kami juga untuk makluman adalah sekolah TS25 kohort 4. Jadi ini adalah elemen di dalam TS25 yang berkehendakkan kepada sesuatu yang daripada luar kebiasaan. Jadi saya sangat menyokong aktiviti yang seumpamanya anak-anak mendapat ilmu pengetahuan, kita mendapat satu ilmu baru dari sudut cara pengajaran dan pembelajaran. Anak-anak hari ini saya rasa dapat langsung melihat yang diterangkan oleh pelajar daripada Sarawak tentang tarian, tentang pakaian. Begitu juga sebaliknya daripada Sarawak dapat tahu hari ini tentang mungkin boleh melalui pembacaan tetapi mungkin berbeza dengan nilai yang disampaikan langsung oleh anak-anak daripada tahun 1 dari sekolah SK, daripada SK Raja Muhammad Mazwin. Jadi betullah saya menyambut baik program yang seumpamanya dan saya pasti ini bukan yang terakhir. Dia adalah satu permulaan kepada hubungan antara dua buah sekolah. Dan insyaAllah kita akan teruskan dan kalau ada kesempatan yang pertama saya menjemput Cikgu Silimun, juga guru-guru, juga pelajar daripada SK Katolik English daripada Sarawak untuk bertandang ke Perak khususnya Kuala Kangsar di SK Raja Muhammad Mazwin. Kita ada selain daripada studio ni kita ada banyak lain yang juga kita bangunkan seperti di pusat sumber, kita bangunkan bilik sal, kita bangunkan surau, kemudian kita ada sport center dan sebagainya. Jadi kalau dapat kiranya bertandang ke SK Raja Muhammad Mazwin kita boleh kenal lebih rapat. Dan kalau dijemput saya pun sangat berminat untuk ke Sarawak, saya tak pernah lagi pergi Sarawak. Jadi mungkin Cikgu Seliman boleh bantu saya macam mana kita boleh bergabung nanti insyaAllah. Dan untuk makluman juga pada bulan Disember nanti rakan-rakan PPD daripada Sarawak telah pun menerusi PPD Kuala Kangsar memaklumkan akan bertandang ke SK Raja Muhammad Mazwin. Kalau saya tak pastilah Cikgu Silimun kelompok ataupun bahagian sekolah daripada sekolah cikgu terlibat sama, tapi yang pastinya saya dipahamkan akan bertandang sekumpulan rakan-rakan daripada Sarawak ke SK Raja Muhammad Mazwin. Tapi untuk Cikgu Silimun dan SK Katolik saya jemput langsung. Itu antara kita berdua je. InsyaAllah kami pun akan bertandang ke sana. Ada rezeki insyaAllah kita boleh rancang perkara ni. Kita sebagai manusia boleh merancang, insyaAllah Allah menentukan kita boleh sampai ke sana satu hari nanti insyaAllah. Jadi saya rasa di ruang masa ini sekali lagi ucapan terima kasih tak terhingga kepada guru besar SK Katolik, Cikgu Silimun, Cikgu Jessica dan juga rakan-rakan guru daripada Sarawak, juga daripada cikgu SK Muhammad Mazwin dan anak-anak di kedua-dua buah sekolah. Jadi itu saja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Okay. Baik. Kita akan teruskan dengan ucapan daripada yang berusaha Encik Silimun Buyung, anak polis daripada Sekolah Kebangsaan Katolik English Kuching. Dipersilakan cikgu. Terima kasih. Dapat dengar suara saya tak? Boleh ya? Okey. Selamat petang, salam sejahtera, salam berkenalan di antara dua buah negeri Sarawak dengan negeri Perak. Dan saya ucapkan selamat petang kepada guru besar iaitu Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mazwin, Kuala Kangsar, Tuan Haji. Selamat petang. Dan kepada para guru-guru yang berada di Sekolah Perempuan Batu Raja Perempuan Mazwin, guru-guru di Sekolah SK Katolik English di Kuching, Sarawak, murid-murid yang sedang bersama dengan kita pada petang ini. Dan salam sejahtera dan selamat petang semua ya. Jadi bagi saya inilah kali pertama kami membuat program seperti ini bersama dengan rakan-rakan kita yang berada jauh di seberang sana ya. Bukan senang untuk kita berjumpa dan inilah platform yang begitu dapat merapatkan kita, dapat memesrakan
kita di antara dua buah negeri yang boleh dikatakan begitu jauh ya. Jadi untuk pengetahuan Puan Haji, saya telah pergi ke Perak dah 2 kali ya. Sebab saya dulu membawa murid untuk bermain kriket ya. Jadi kriket itu dulu adalah salah sebuah game yang saya minat. Jadi kami dah 2 kali bermain di Perak ya. Jadi secara kebetulan juga isteri saya memegang IC 08. Jadi 08 tu Perak lah ya. Ya, terima kasih Tuan Haji dengan semua tu. Jadi berbalik kita kepada apa yang kita lakukan pada petang ini, ya rakan-rakan kita di sekolah Raja Perempuan. Kami sekali lagi saya sebagai penghulu di sekolah ini amat menyambut baik perkara seperti ini. Dan saya berharap Tuan Haji ianya tidak terputus di sini. Ya, kemungkinan kita akan mengadakan satu lagi di mana kita dapat membuat tayangan video kan tentang mungkin dari kami membuat tayangan video tentang apa itu Sarawak, bandar-bandar di Sarawak, tempat-tempat di Sarawak, ya tempat yang menarik di Sarawak. Jadi kami akan tayangkan video ini kepada rakan-rakan di Semenanjung ya. Jadi buat pengetahuan rakan-rakan kita di Perak ya, murid-murid di Perak, Sarawak adalah merupakan sebuah negeri yang sedang pesat membangun ya. Kita lihat bangunan didirikan di kiri, di kanan, macam-macam bangunan sedang didirikan ya. Ini menunjukkan negeri Sarawak sedang pesat membangun, dan mungkinnya negeri Perak sudah slow sedikit, mungkin negeri Perak sudah jauh ke depan ya. Macam kami, highway kami baru dah mungkin 80% dah siap dan sebagainya. Jadi kami amat berbanggalah dengan perhubungan kita pada petang ini. Jadi kalau Tuan Haji dengan rakan-rakan ataupun guru-guru yang berada di Perak, satu hari nanti berkemungkinan akan datang ke Sarawak, kami amat mengalu-alukan kedatangan Tuan Haji ya. Jangan malu-malu ya, berjumpa dengan kami ya, dan kemungkinan hubungan kita lebih mesra, lebih rapat lagi, sebab itulah tujuan kita ya. Bagi kami, kami amat tertarik dengan program ini sebab laporan saya kepada pihak PPD, pihak JPN nanti yang kami ada JNJ dengan sekolah ini, dengan sekolah ini. Jadi kemungkinan markah kami adalah sedikit serba sedikit di sana ya Tuan Haji. Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi Tuan Haji, kami amat mengalu-alukan seorang kawan di mana kita boleh berkongsi ilmu, di mana kita boleh lebih mendalam lagi tentang hubungan kedua-dua sekolah ini ya, walaupun sekolah ini jauh. Jadi kemungkinan kita lebih keras lagi untuk mengadakan program seperti ini. Jadi kami kemungkinan kami nak pergi ke Perak agak sukar sebab menelan belanja yang begitu besar, dan kemungkinan pihak Tuan Haji pula mungkin lebih senang lagi untuk datang ke Sarawak ya. Kemungkinan sebab sekolah kami kecil Tuan Haji, ianya cuma ada dekat 300 lebih muda dan gurunya 17 orang ya. Tetapi sekolah kami amat menarik sebab dia di tengah-tengah bandar, ya, di tengah-tengah Bandaraya Kuching. Ya, jadi kalau nak melawat ke Bandaraya Kuching, kami memang di tengah-tengah Bandaraya Kuching. Ya, museum cuma berjalan kaki sejak kami ke museum tu, ya, tidak perlu guna kereta dan sebagainya. Jadi dengan ini saya mengucapkan sekali lagi terima kasih
kepada rakan-rakan kita di Semenanjung dan terutamanya di Perak, ya. Jadi kami amat berbangga, amat berbesar hati, dan kemungkinan dengan takdir Tuhan kita akan meneruskan lagi hubungan kita ini walaupun di alam maya. Jadi dengan ini sekian saja dari saya. Salam sejahtera, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Terima kasih. Terima kasih.